Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa untuk para pelajar Sekolah Kafah Irsyadiah Sungai Aceh seberang Perai Selatan Pulau Pinang, khususnya kepada para pelajar darjah 2, kita akan mempelajari pada hari ini iaitulah mata pelajaran sirah bagi tahun 2, dan diminta kepada ibu dan ayah agar mengawasi dan memperhatikan anak-anak sepanjang pembelajaran secara rakaman video ini ditontonkan kepada anak-anak. Baik, sekarang diminta kepada semua untuk membuka buku sirah tahun 2, dan kita akan membaca pada tajuk pada muka surat 5, iaitu pada tajuk yang baharu, iaitu berkaitan dengan Abrahah menyerang Kaabah. Baik. Proses pembelajaran sirah kali ini iaitulah diminta kepada ibu dan ayah memperhatikan anak-anak, kerana saya baca sedikit, semua pelajar-pelajar diminta untuk ikut yang berada di rumah untuk mengikuti berpandukan buku teks yang ada. Kemudian saya akan menghuraikan sedikit-sedikit untuk memberi anak-anak kefahaman, insya-Allah. Pada hari ini kita nak mempelajari tajuk ataupun sirah kisah Nabi, iaitulah berkaitan dengan Abrahah menyerang Kaabah. Ikut ustaz, pelajar-pelajar semua, Abrahah menyerang Kaabah. Abrahah menyerang Kaabah. Pada hari ini, pada pelajar sekalian, kita nak belajar cerita yang agak menarik, iaitulah berkaitan dengan Abrahah menyerang Kaabah. Kaabah ni terletak di Mekah. Kita boleh perhatikan pada gambar ini, ni Kaabah suasana sekarang, iaitu pada masa sekarang ni Kaabah suasana ni macam ni lah. Tapi yang dulunya bukan macam ni, kerana peristiwa Abrahah menyerang Kaabah ini adalah peristiwa yang berlaku. Ingat, peristiwa ini berlaku sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Peristiwa Abrahah menyerang Kaabah, ingat pelajar-pelajar, peristiwa Abrahah menyerang Kaabah adalah peristiwa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi kita, Nabi Muhammad, sebelum dilahirkan, peristiwa ni berlaku. Kaabah dahulu bukan suasananya macam sekarang lah. Suasananya padang pasir. Suasana Kaabah dahulu hanya nampak bata-bata sahaja, dan seumpama dengannya tidaklah nampak mewah seperti mana Kaabah sekarang ini. Cuma kita baca pada kotak yang di atas sekali, Abrahah ialah Raja Yaman. Ikut pelajar-pelajar semua. Abrahah berasa sakit hati dan cemburu melihat orang Arab berkunjung ke Kaabah pada musim haji. Baik, pertama sekali pelajar-pelajar sekalian, Abrahah ni adalah nama bagi seorang lelaki yang duduk di Yaman. Yaman ni di satu negara yang lain. Kaabah ni duduk di Mekah, negara lain. Baik, Yaman tu duduk di jauh, di negara yang lain. Ada seorang raja, nama dia Abrahah. Nama raja jahat ni nama dia Abrahah. Baik, nama raja jahat ni namanya Abrahah. Abrahah ni raja bagi negara Yaman. Baik, Kaabah ni berada di belah kanan ni. Bayangkan Kaabah ni berada di belah kanan ni. Kaabah berada di Mekah, Abrahah berada di Yaman. Baik, Abrahah ni dia duduk di Yaman, dia jadi raja di sana. Cuma dia berasa sakit hati. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang pakat-pakat pergi ziarah di Mekah, pergi menunaikan umrah haji di Mekah. Walaupun orang pergi ke Kaabah, orang pergi menunaikan umrah dan haji pada waktu itu, namun mereka tidaklah melakukan seperti mana umrah dan haji yang dilakukan pada zaman sekarang. Kerana mereka, walaupun mereka buat umrah, buat haji, mereka tetap pada zaman tu, zaman jahiliah, mereka tetap menyembah berhala-berhala di Kaabah. Sebab peristiwa ni berlaku sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Baik, cuma apabila Abrahah yang duduk di Yaman mengetahui, dia rasa sakit hati. Kerana apa?
kerana orang Arab pakat-pakat duk pergi ziarah, pakat-pakat pergi di Mekah, pergi Kaabah tu untuk menziarahi, lebih-lebih lagi pada musim haji. Baik, kita tengok. Ikut. Abrahah pun membina sebuah gereja yang besar untuk menandingi kehebatan Kaabah. Abrahah berharap agar orang Arab datang beribadat di gerejanya. Baik. Poin yang kedua, cerita yang kedua, Abrahah yang raja jahat tadi duduk di Yaman tadi, Abrahah yang duduk di Yaman tadi, dia ni bila dia tahu orang pakat-pakat pergi kat Mekah ni supaya pada musim haji, walaupun pada waktu tu mereka tetap semua berhala di keliling Kaabah tu, tapi depa pi di kawasan Mekah ni, ramai duk berkunjung pergi ziarah Mekah. Jadi Abrahah kata, sekarang ni aku negara kat Yaman ni, aku nak buat satu juga rumah ibadat, gereja. Dia buat gereja cukup-cukup cantik dan dia panggil orang ramai mai pergi ziarah gereja yang dia buat. Supaya apa? Supaya orang Arab, orang-orang ramai pun datang ke Yaman dan mengunjungi dan ziarah negara Yaman ni. Baik. Seterusnya, ikut Ustaz baca. Orang Arab tidak pergi ke gereja itu. Mereka tetap mengunjungi Kaabah untuk beribadat. Hal ini menyebabkan Abrahah berasa semakin marah. Baik, bila Abrahah dah buat gereja, rumah ibadat di Yaman, dia panggil orang-orang Arab yang duk pi di Mekah ni supaya mai juga tengok gereja yang dia buat di negara lain, jauh juga lah. Dalam masa yang sama, orang tak pi pun tengok. Bertambah lagi lah marah Abrahah, lelaki ni yang nama Abrahah ni lagi marah. Dah lah orang tak pi ziarah dia, dia dah negara dia, dia dah buat gereja cantik-cantik pun orang tak pi juga. Orang tetap pergi Kaabah yang tak berapa nak cantik pada waktu tu, hanya bata-bata, suasana dia tidaklah seindah macam sekarang ni. Baik. Seterusnya, Ustaz baca semua ikut dah. Abrahah pun menyediakan beribu-ribu orang tentera bergajah untuk menyerang Kaabah. Ketika hampir sampai di Kaabah, gajah Abrahah dan tenteranya tidak mahu bergerak. Baik, Abrahah ni bila dia tahu dia sakit hati, orang pakat tak mau pergi kat dia, pergi negara dia, tak nak pergi ziarah gereja dia. Jadi Abrahah ni berpandukan, kita hanya cerita berpandukan buku teks ni, Abrahah pun sakit hati, kemudian dia terus ajak ribuan tentera dia naik gajah untuk pergi ke Kaabah, serang Kaabah, nak bagi runtuh Kaabah. Baik, kalau diceritakan di dalam ulama-ulama ahli sirah, dia cerita di Yaman ni, mereka ni memang dikenali dengan gajah. Maksudnya memang gajah selalu duk banyak lah guna. Kalau di Mekah ni kita tahu, kalau di Mekah ni banyak digunakan pada waktu tu unta, keldai. Tapi di Yaman ni memang dikenali sebagai tempat gajah, ahli sejarah sebut. Jadi gajah yang Yaman, Abrahah, tentera jahat yang nama dia Abrahah ni, dia ni memimpin ribuan ekor gajah supaya nak serang Kaabah. Gajah-gajah mereka ni pula bukan gajah-gajah biasa. Gajah-gajah mereka ni pula adalah gajah yang memang dilatih untuk berperang. Sebab tu kalau kita tengok orang naik kuda kan, kuda orang yang duk naik tu, kalau dalam cerita ke hak betul-betul yang kuda naik hak laju apa semua tu, kuda tu bukan kuda liar, bukan kuda depa tangkap-tangkap depa boleh naik. Kuda tu telah pun dilatih kan. Seperti mana gajah yang tentera Yaman ni, geng-geng Yaman, Abrahah ni nak serang, bukan mereka ambil gajah-gajah dekat zoo ke apa, tak. Gajah tu memang dilatih untuk berperang. Dalam arti katanya ni, gajah-gajah ni memang handal nak berperang. Baik, jadi apabila Abrahah ni dah naik ribuan tentera dia, naik seekor gajah dan sebagainya, ada yang jalan kaki apa semua ni. Cuma nak cerita, Abrahah ni duduk di hadapan sekali, Abrahah ni naik gajah yang lagi besar.
Abraha gajah besar lagi. Cuma ketika mana mereka ni sampai di Mekah, nak masuk saja pintu berhadapan dengan Mekah ni, nak masuk saja, gajah-gajah yang jinak, gajah-gajah yang telah dilatih ni, mereka tak mau ikut. Mereka terus duduk. Ada gajah yang patah balik, ada gajah yang tak dengar cakap, sebab gajah-gajah ni menghormati juga Mekah dan Kaabah. Jadi Abraha pukul gajah, tentera-tentera pukul supaya pergi juga masuk ke Kaabah. Tetap juga gajah-gajah tu mengingkari, ataupun gajah-gajah tu ketegak, tak mau ikut dah arahan-arahan daripada Abraha dan pemimpin atau tentera-tentera yang lain. Baik, kita tengok seterusnya pada muka surat 6. Ikut Ustaz. Tiba-tiba kelihatan seperti awan hitam di langit menghampiri mereka. Rupa-rupanya itu adalah sekumpulan burung ababil. Burung-burung itu melepaskan batu-batu yang sangat panas. Batu-batu itu menyebabkan daging tentera Abraha tertanggal lalu mati. Baik. Ketika mana Abraha, raja Yaman hak jahat ni, dia bersama ribuan tentera hak banyak-banyak ni, bila hampir sampai ke Mekah, depa nak masuk ke dalam Mekah, tiba-tiba gajah-gajah tu duduk, ataupun ada sebahagian gajah-gajah tu lari, tak mau masuk. Dan dalam masa yang sama, depa nampak dekat awan tu, tiba-tiba awan tu hitam. Awan tu hitam tu sebab apa? Sebab dipenuhi dengan burung-burung. Burung-burung ni pula, orang Arab pada waktu tu yang duduk dekat Mekah, depa pun nampak burung ni tak pernah ada dekat kawasan ni. Burung ni kami tak pernah tengok. Besar burung-burung ni. Rupa-rupanya burung itu namanya burung apa? Burung ababil. Burung ababil. Saya kita cerita. Baik. Jadi burung-burung yang main banyak-banyak ni, main daripada langit sampai langit nampak hitam ni, burung ini namanya burung ababil. Burung ababil ni pula tak takat tu saja, depa bukan saja main. Allah perintahkan kepada burung-burung ababil ini membawa batu-batu menggunakan kaki, paruh burung, dan yang mana batu yang burung-burung, setiap burung ni bawa adalah batu daripada tanah liat yang dibakar. Batu ni panas. Baik. Sehingga kan apabila burung-burung ababil ni sampai saja dekat dengan bawah dia tentera Abraha ni, dia melepaskan batu-batu ni, maka hancur lebur, habis berlubang-lubang tentera-tentera Abraha. Dan kita tengok, menyaksikan kepada kita Abraha diserang oleh diserang oleh burung ababil, lalu Abraha dan tenteranya keseluruhannya mati di situ. Dan pada waktu itu, kita baca yang terakhir itu, tahun itu pun dikenali sebagai tahun gajah. Baik, lepas peristiwa tu berlaku, depa kecoh waktu tu, tahun itu orang panggil tahun gajah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tidak lama selepas peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan peristiwa itu di dalam Al-Quran melalui surah Al-Fil. Baik. Pertama, siapakah yang memimpin tentera-tentera bergajah hendak pergi serang ke Kaabah? Jawapannya Abrahah. Ingat, siapa dia? Abrahah. Baik. Abrahah ni siapa dia? Abrahah ini adalah raja di negara Yaman. Baik. Mengapakah Abrahah membawa tentera-tentera bergajah ini ke Mekah? Tidak lain dan tidak bukan untuk meruntuhkan Kaabah. Ingat
pengajaran dia, hak pertama apa dia? Siapa nama pemimpin dia? Iaitulah Abrahah. Yang kedua, Abrahah ni siapa dia? Raja di Yaman. Yang ketiga, ingat, yang ketiga, Abrahah bawa gajah-gajah ramai-ramai ni nak pergi ke Mekah buat apa? Untuk nak serang Kaabah, nak bagi runtuh Kaabah. Yang keempat, peristiwa Abrahah membawa gajah nak serang ke Kaabah Mekah ni, peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Sebelum Nabi lahir lagi peristiwa ni berlaku. Yang kelima, burung ababil yang datang daripada atas langit yang hitam itu, burung ababil itu, mereka bawa apa? Iaitulah burung-burung itu membawa ketulan batu-batu yang panas. Dan seterusnya, apakah nama surah di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Abrahah membawa tentera bergajah ni? Iaitulah surah Al-Fil. Ingat perkara-perkara pengajaran ini kerana berkemungkinan akan keluar peperiksaan apa kesimpulan, apa pengajaran yang kita dapat ambil pada penghujung-penghujung ini. Baik, jadi Allah merakamkan di dalam surah Al-Fil berkaitan dengan peristiwa tentera bergajah. Boleh kita tengok pada muka surat 6. Tengok pada muka surat 6. Kita tengok yang bawah sekali. Dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, maksudnya, tidakkah kamu, wahai Muhammad, memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka tentera bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, wallahu alam, setakat itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Yang penting hari ini kita telah pun mempelajari peristiwa yang sangat-sangat lama telah pun berlaku, dan peristiwa ini faktanya jelas telah pun dirakamkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Fil seperti mana yang telah dibaca pada sebentar tadi. Baik, ingat, moga-moga dengan perkongsian kita peristiwa Abrahah menyerang Kaabah ini dapatlah kita mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan sirah ataupun kisah yang telah pun diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekian sahaja pada untuk video kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurangnya lemah datang daripada kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.